السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا تغفروا يعذبكم عذابا أليما واستبدل قوما غيركم لا تضروه شيئا. Jika sekiranya kamu tidak keluar berjuang untuk meninggi dan memenangkan Islam, nescaya Allah menyeksa kamu dengan seksa yang pedih di dunia dan akhirat. Dan Allah menukarkan kaum yang lain berkamu. Dan kamu tidak memberi apa-apa mudarat terhadap Allah. Yang dihormati pengerusi majelis, Yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Naib Presiden, Ketua Dewan, ulama, muslimat, pemuda Dewan Himpunan, Datuk Seri Agong, semua pimpinan negeri pusat, semua ahli-ahli penyokong dan pemerhati politik tanah air. Ayat yang saya baca tadi peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala khusus kepada umat Islam, supaya mereka bangkit menegakkan Islam, memenangkan Islam sehingga berkuasa, berpolitik, memerintah negara. Kita menghadapi satu cabaran yang besar. Hilangnya kepahaman politik. Bukan saja jahil. Ramai kalangan orang-orang Islam menganggap politik tidak penting lagi. Politik itu kotor. Politik itu tipu. Lalu mereka menyerah diri. Allah menyeksa mereka, dijajah. Selepas penjajah, hina lagi. Kerana tidak mengambil tahu berkenaan dengan politik memerintah negara. Nabi kita Muhammad SAW pernah memberi amaran. La yunqadanna ural Islam urwatan urwatan. Fakullaman taqadat urwatun tasabbatha an-nasu billati taliha. فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَى الْحُكْمُ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ. Tali yang disimpul untuk mengikat ajaran Islam dengan kuat dan teguh dirombak, dirongkai satu demi satu. Apabila satu simpulan dirongkai, menyebabkan umat dalam keadaan berselerak. Mereka berpegang kesimpulan yang masih ada, yang masih tinggal. Simpulan pertama dirungkai ialah hukum kuasa pemerintahan negara. Mengikut Dr. Karim Zaidan rahimahullah, merungkai hukum itu merungkai kuasa politik.
Yang pertama dirongkai. Yang akhir dirongkai ialah sembahyang. Sembahyang tak ada lagi. Sekarang sembahyang masih ada. Politik sudah dirongkai. Padahal kewajipan berpolitik ini diisytiharkan oleh Allah apabila mencipta Nabi Adam, manusia yang pertama. Diumumkan kepada para malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surah Al-Baqarah. Dan ingatlah apabila Tuhan berkata kepada para malaikat, aku nak ciptakan satu makhluk yang namakan manusia untuk menjadi khalifah. Khalifah itulah mentadbir, mengurus politik, mengurus pemerintahan. Lalu malaikat berkata, wahai Tuhan, mengapa tak lantik kami melantik makhluk yang akan melakukan kejahatan, menumpahkan darah berperang di antara satu sama lain? Padahal kami bertasbih memuja-memujamu. Tuhan menjawab, aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Tugas mengurus bumi ini tidak boleh malaikat. Malaikat makhluk gaib, alam rohani. Tidak boleh binatang, tidak ada akal. Allah ciptakan manusia yang ada jasad, yang ada akal, yang ada roh, hidup berkeluarga dan bermasyarakat, boleh mengurus hasil bumi dan mentadbir sesama mereka. Mereka diberi kelebihan yang besar sekiranya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja beribadat. Maka Allah melantik semua nabi-nabi, rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam. Bukan saya berdakwah mengajak beribadat. Mereka mengajak berpolitik. Sabda Nabi SAW, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya. Bani Israel itu, pemimpin siasah politik mereka ialah nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua nabi-nabi berjuang. Bacalah Quran. Nabi-nabi berjuang bukan sahaja membetulkan rakyat, termasuk membetulkan kerajaan di zaman masing-masing. Quran melaporkan cerita yang benar. Sehingga datang Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan untuk seluruh manusia. Di zaman memuncaknya ilmu manusia, mencipta alat-alat yang canggih, kemajuan teknologi yang terkini, dunia yang besar dapat berhubung dengan cepat. Cukup seorang Rasul saja dengan mukjizat ilmu Al-Quranul Karim. Tugasnya tidak di Mekah berdakwah. Bila tak dibenarkan untuk mendirikan sebuah negara berpolitik cara Islam, maka telah berhijrah ke Madinah, memimpin masyarakat majmuk orang Islam disatu padukan. Diajak orang bukan Islam yang sudah ekstrim. Quran disempurnakan. Para sahabat menyambung perjuangan itu. Dari mana datangnya ajaran
tak ada politik dalam Islam? Dari mana datangnya teori politik itu kotor semata-mata? Datangnya ajaran tak perlu berpolitik. Duit banyak, pergi haji, pergi umrah. Sedangkan Nabi ketika nak masuk Mekah, dihalang oleh orang musyrikin untuk menunjukkan umrah. Kemudian bersetuju untuk berdamai. Nabi menangguhkan umrah kerana berdamai. Untuk apa? Untuk politik. Perjanjian Hudaibiyah. Kerana mahu mengekalkan kuasa politik yang diiktiraf oleh semua kaum. Dia menserahkan perjanjian Hudaibiyah, ditangguhkan umrah. Umrah boleh ditangguh. Ini kewajipan individu. Politik kewajipan untuk memelihara umat seluruhnya. Dari mana datangnya politik suku, agama suku? Dari barat. Daripada penjajah Kristian. Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam untuk orang Yahudi. Wa rasulan ila bani Israel. At-Taurat wal Injil. Digabungkan Taurat dan Injil. Old Testament dan Bible. Digabung dua sekali. Ini mesej Nabi Isa alaihissalam. Bila orang Eropah menganut Kristian, mereka ubah Bible. Ubah kitab Injil. Ditulis ayat dalam Injil Matthew, Injil Markus. Da' lillah lillah wa ma li qaisar li qaisar. Serahkan perkara agama pada Allah. Perkara pemerintahan kepada raja, pada manusia. Berlaku pemisahan agama dan politik. Ini ajaran sesat. Bukan ajaran Islam. Bila politik tidak dipandu oleh agama, tak tahu halal dan haram. Tak ada sempadan. Boleh rasuah, boleh tipu. Boleh macam-macam. Hilangnya integriti. Rasuah ini perkara dunia, bukan agama. Lepas rasuah boleh banyak, buat umrah 10 kali. Ini siapa yang bawa ajaran ini? Penjajah. Bila dia menjajah tanah air kita, bukan dia menjajah tanah air, termasuk menjajah fikiran kita. Yang pertama, kita meninggalkan Islam. Orang Islam tak ada jati diri. Yang kedua, biar mereka yang memerintah, kita tak memerintah. Mereka mentadbir, kita tak tadbir. Mereka yang urus kehidupan kita, kita tak urus. Cukup dia bagi masjid, bagi kapal pergi Mekah, cukup. Ini ajaran sesat yang dibawa oleh penjajah. Bila ada ulama-ulama yang bangkit, menyedarkan umat supaya berjuang menentang penjajah, kembalikan kekuasaan Islam, pertahankan kekuasaan Islam. Ulama-ulama ini ditahan, dipenjara, dibuang negeri, dibunuh. Tiap-tiap negeri orang Islam. Ulama-ulama yang berjuang mempertahankan Islam akan diambil tindakan. Ditahan, ditangkap, dibunuh. Semua negeri Islam. Termasuk di negeri kita. Datuk Maharaja Lela, Datuk Saku, Datuk Imam Rasul Indra Gajah, Datuk Bahaman, Tok Kaya Semantan, Mak Kelau ni hulu barang dia. Pemimpin-pemimpin yang mempertahani ulama. Orang besar adalah ulama, raja adalah ulama. Ada sultan yang bangkit menentang penjajah.
Dalam buku-buku orang putih menganggap sultan ni lanun. Lanun. Dia bawa cerita menentang penjajah lanun. Dia datang merampak negeri kita. Lebih pada lanun lagi. Dihalalkan. Barat mengelirukan kita. Walaupun kita sudah mencapai kemerdekaan. Baru saya sambut kemerdekaan. Tetapi pikiran kita masih dijajah. Pikiran kita belum merdeka. Mengapa kita mengalami masalah rasuah? Masalah tipu? Masalah dadah? Masalah dedah? Masalah jenayah yang banyak? Kerana Islam tidak ada kuasa. Tidak ada kuasa untuk mentadbir. Islam dia tadbir. Bukan Islam mentadbir. Islam diurus. Bukan Islam yang mengurus. Maka PAS adalah kumpulan yang mengajak umat. Allah Ta'ala janji akan ada di tiap-tiap negeri kumpulan yang mempertahankan Islam. Kumpulan ini ada di tanah Melayu ini. Berjuang menentang penjajah sejak tahun 1511. Kedatangan Portugis menakluk Melaka. Sudah ada kumpulan ini. Bukan 1946. Baru ada. 1911 sudah ada kumpulan Islam. Di Nusantara. Diharamkan oleh penjajah. Satu demi satu di tubuh yang baru. Di tubuh yang baru diharam lagi. Kita adalah mata rantai yang menyambung perjuangan ini. Allah menjanjikan cahaya Islam tidak boleh dipadam. Tak padam cahaya Islam ini. Yuridun yutfi'u min afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah berjanji menyempurnakan cahaya Islam. Walaupun mereka mahu padam cahaya ini dengan mulut-mulut mereka, dakwah mereka, propaganda mereka, media mereka. Cahaya tak boleh dipadamkan. Apa yang berlaku? Kemusnahan Soviet Union di abad yang lalu. Negara Soviet Union berkecai. Teori ideologi komunisme, sosialisme berkecai. Hari ini kita menyaksikan tanda-tanda keruntuhan liberal kapitalisme. Teori-teori politik ekonomi yang ditajuk oleh Barat, ahli-ahli falsafah mereka mula merudum. Cahaya Islam masih terserlah. Kita bersama dengan cahaya ini. Masa depan untuk Islam. Akan ada giliran untuk Islam. Tidak mustahil. Kuasa Allah Ta'ala. Quran mengesahkan Fir'aun yang menggunakan undang-undang menyembelih anak-anak lelaki Bani Israel, membenarkan anak-anak perempuan dihidupkan untuk menghalang kelahiran Nabi Musa, mempertahankan kerajaannya. Tiba-tiba Musa yang dicari dibunuh itu dibesarkan di bawah maligai Fir'aun. Kita saksikan kebangkitan Islam bukan sahaja di pondok-pondok, di madrasah, sekolah agama, termasuk di England, di Amerika, di Eropah, berlaku kebangkitan cahaya Islam sekarang. Banyak orang-orang Barat yang mengkaji secara ilmu menerima Islam sebagai satu kenyataan untuk mengislahkan dunia. Kecuali yang bebal, yang bodoh masih mempertahankan pendirian, tak mahu pada Islam. Maka anak-anak muda kita perlu sedar dan insaf. Kembali kepada cahaya yang satu petunjuk Allah Ta'ala. Selamatkan diri, selamatkan negara, selamatkan umat, selamatkan semua manusia dengan Islam.
Kita kemukakan tawaran Islam adalah penyelesaian. Islam adalah penyelamat. Langkah pertama ialah kita menjatuhkan kerajaan PH yang telah menjatuhkan Barisan Nasional kerana kelemahannya. Menjatuhkan PH ini adalah mukaddimah, pendahulan yang perlu disambung oleh rakyat, khususnya generasi muda. Generasi muda. Allah Ta'ala lantikkan Rasul umur 40 tahun. Semua Rasul umur 40 tahun. Pengikut Rasul ramai 40 tahun ke bawah. Ini peranan generasi muda yang mesti faham. Maka faham-fahamlah anak muda. Bangkit, berjuang, tegakkan Islam, kamu selamat. Tegakkan ekonomi bangsa dan umat, tanpa Islam tak selamat. Hanya Islam jadi penyelamat. Teruskan tugas kita. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.